Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam rancangan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang manis dan soleha pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit secara ringkas mengenai tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah satu tajuk cukup dekat dengan masyarakat sekeliling, iaitu strategi dakwah yang berkesan kepada masyarakat. Pada era yang pesat membangun ini, dakwah merupakan satu perkara yang penting dan perlu diambil perhatian oleh semua lapisan masyarakat. Jadi seperti mana yang kita sudah tahu semuanya, definisi dakwah itu dalam Islam sendiri ada mengatakan adalah satu perbuatan yang mengajak manusia dengan hikmah kebiasaan untuk mengikut petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka pendakwah itu perlulah mempunyai strategi-strategi yang cukup berkesan dalam menarik minat para mad'u kepada golongan Islam dan juga khususnya kepada golongan saudara baru. Baiklah sidang hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, ayo kita berkenalan dengan ahli panel jemputan kita pada hari ini. Jadi ahli panel pertama kita pada hari ini adalah Ustazah Faizatul Dalila. Selamat datang Ustazah, apa khabar? Baik. Ahli panel kedua kita iaitu Puan Asma Najihah. Selamat datang Puan, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Baik, usai perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita pada topik forum mengenai strategi yang dakwah berkesan kepada masyarakat. Jadi para hadirin sekalian, apakah sebenarnya yang dikatakan dengan strategi yang berkesan ini? Jadi bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama yang tunggu-tunggu oleh penonton di rumah dan juga di studio kepada ahli panel kita pertama. Ustazah Dalila, mohon Ustazah untuk memberikan penjelasan secara ringkas mengenai maksud ataupun konsep strategi dakwah yang berkesan ini. Silakan Ustazah. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi sedikit pengenalan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, yakni strategi dakwah yang berkesan kepada masyarakat. Pentingnya strategi dakwah adalah untuk mencapai tujuan, sedangkan pentingnya suatu tujuan adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi, fokus perhatian dari ahli dakwah sememangnya penting untuk ditujukan kepada strategi dakwah, kerana berhasil atau tidak sesuatu kegiatan dakwah tersebut bergantung kepada strategi dakwah itu sendiri. Sidang hadirin, demikian tadi merupakan penjelasan mengenai konsep ataupun maksud strategi yang berkesan yang pada zahirnya merupakan satu penjelasan yang ringkas dan padat daripada Ustazah Dalila. Seterusnya mungkin Ustazah Dalila boleh kongsikan ke media yang efektif yang boleh digunakan pada zaman kini dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Hari ini kerana seperti yang kita sudah maklum, masyarakat pada zaman sekarang ini lebih tertumpu pada media sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih sekali lagi buat saudari pengerusi. Jadi soalan yang diajukan adalah media yang efektif yang digunakan pada zaman kini dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Okey, dalam melaksanakan tugas wajib dakwah kepada umat manusia, para juru dakwah ni memerlukan media, sarana, alat ataupun medan dakwah. Jadi media, sarana, alat dan medan yang diperlukan antara lain iaitu yang pertama saya akan kupaskan drama dan filem. Lakonan pementasan drama dan filem merupakan salah satu metod ataupun uslub dakwah yang penting. Okey, uslub ni dapat memberikan pengaruh yang cukup besar kepada jiwa manusia yang sedang menontonnya. Okey, jadi melihat kepada pengaruh filem begitu besar kepada jiwa yang menontonnya, maka alangkah besar manfaatnya jika filem itu dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Filem yang ditayangkan dalam kaca TV diangkat dan diambil maknanya dari tayangan-tayangan filem yang disesuaikan dengan alur atau jalan cerita daripada isi filem tersebut. Sebab filem memberikan peluang untuk terjadinya
peniruan, apakah positif ataupun negatif. Disebabkan kesan yang timbul menerusi acara-acara filem, jadi sungguh tepat jika proses dakwah ni dilakukan melalui filem-filem ataupun drama-drama yang bertemakan dakwah itu sendiri. Sebagai contoh, drama pukul 7 petang menjadi pengaruh yang besar kepada masyarakat kini, yang mana meniru aksi-aksi yang ditayangkan dalam filem tersebut. Okey, seterusnya radio. Radio merupakan salah satu hasil kemajuan teknologi komunikasi moden yang dapat dijadikan sebagai penyiaran agama Islam. Jadi peranan radio sebagai media penyiaran agama Islam ni dipandang dan semakin penting selari dengan semakin ramai peminat yang meminati media elektronik tersebut. Jadi di samping itu, radio ini dapat berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan dan juga hiburan. Justru boleh disimpulkan radio ini mempunyai sifat yang universal. Melalui radio, dai tidak hanya menyentuh mereka yang mempunyai semangat untuk memperjuangkan Islam, tetapi mereka yang tidak mempunyai semangat juga dapat tersentuh. Kerana sistem dakwah melalui radio ini bukan mad'u yang datang kepada da'i, malah da'i yang mendatangi mad'u, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk dipengaruhi dan diberi perhatian tentang Islam melalui program-program yang bersifat keagamaan, sama ada dalam bentuk ceramah, nasyid, drama, dialog interaktif dan sebagainya. Okey, seterusnya media yang ketiga, media yang sangat popular pada zaman kini, yakni internet. Jadi internet ni adalah media dan sumber maklumat yang paling canggih saat ini. Disebabkan teknologi ini menawarkan pelbagai kemudahan, kelajuan, ketepatan akses dan kemampuan menyediakan pelbagai keperluan maklumat untuk setiap orang, bila dan di mana sahaja, serta pada peringkat apa sahaja. Jadi keberadaan internet ni sebagai media dakwah bukan lagi pada peringkat wacana lagi. Jadi seharusnya para ulama, para dai dan juga pemimpin-pemimpin Islam itu sendiri sudah menyedari dan segera melakukan langkah-langkah strategi untuk menjaga dan mendidik generasi-generasi muda agar siap dan matang dalam menghadapi serangan-serangan negatif dari media internet. Terima kasih atas penjelasan Ustazah Dalila mengenai aplikasi media yang boleh dijadikan satu uslub untuk berdakwah kepada masyarakat. Jadi media yang efektif ini menyumbang kepada salah satu strategi yang berkesan yang mampu menarik perhatian para generasi muda kita pada hari ini ke arah kebaikan seperti media internet, media televisyen, radio maupun pementasan lakonan juga teater. Kemudian kita bergerak kepada isu lain yang dapat dikupas bersama-sama, iaitu mengenai strategi dakwah kepada saudara baru. Seperti yang saya sebutkan pada awal perkenalan ataupun mukadimah kita tadi, pentingnya dakwah kepada saudara baru memandangkan ia merupakan usaha untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin kepada seluruh umat di dunia ini. Oleh itu, golongan saudara baru juga perlu ada setia berkesan pada hari ini juga adik sekalian. Bagi persoalan ini, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, iaitu Puan Asma Najihah. Silakan Puan memberikan sedikit ulasan berkenaan dengan strategi dakwah berkesan kepada saudara baru. Silakan. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Untuk merancang sesuatu strategi dakwah yang baik, maka diperlukan perancangan yang mendalam terhadap beberapa unsur yang terlibat dalam proses berdakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da'i, iaitu pendakwah, metod dakwah dan alat atau media dakwah. Strategi dakwah kepada saudara baru dapat dilakukan melalui pelbagai langkah, antaranya ialah meningkatkan model insan para da'i, iaitu pendakwah. Untuk mencapai tujuan dakwah secara maksimal, maka perlu disokong oleh para pendakwah yang handal. Kehandalan tersebut meliputi kualiti yang seharusnya dimiliki oleh seorang da'i. Aktiviti dakwah dipandang sebagai kegiatan yang memerlukan kemahiran. Mengingatkan sesuatu kemahiran memerlukan penguasaan pengetahuan. Maka, para pendakwah harus memiliki kebolehan dan kualifikasi dan pencapaian akademik dalam melaksanakan kewajipan dakwah.
Di zaman moden ini, pendakwah perlu memiliki dua kelayakan dalam melaksanakan dakwah, iaitu kelayakan keilmuan dan kelayakan yang bersifat metodologi. Kelayakan keilmuan adalah meliputi penguasaan seorang pendakwah terhadap ajaran-ajaran Islam secara tepat dan benar, manakala kelayakan metodologi pula meliputi kemampuan pendakwah dalam mensosialisasikan ataupun mengenalkan ajaran-ajaran Islam kepada sasaran, iaitu pada umumnya. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi sebagai media dakwah, iaitu salah satu media dakwah yang berkesan dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam adalah alat-alat teknologi moden di bidang maklumat dan komunikasi. Kemajuan di bidang maklumat dan telekomunikasi harus dimanfaatkan oleh para pendakwah sebagai media dalam melakukan dakwah Islam. Sebab dengan cara demikian, ajaran Islam dapat diterima dalam waktu yang singkat oleh sasaran dakwah dalam skala yang luas. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga ialah mengembangkan metod dakwah fardiyah. Untuk menjawab tantangan dunia global, maka perlu dikembangkan metod dakwah fardiyah, iaitu metod dakwah yang menjadikan peribadi dan keluarga sebagai sendi utama dalam aktiviti dakwah. Dalam usaha membentuk masyarakat yang dicirikan oleh Islam, harus bermula daripada pembinaan peribadi dan keluarga Muslim itu sendiri. Sebab lingkungan keluarga merupakan elemen sosial yang amat strategi dan memberi corak paling dominan bagi mengembangkan masyarakat secara meluas. Akhir sekali, dalam kita menstrategikan berdakwah kepada saudara baru, organisasi dakwah itu merupakan yang paling penting dalam kita melakukan dakwah. Iaitu seperti yang kita sedia maklum, sejak awal kemunculan Islam, dakwah dilakukan secara berperingkat, iaitu melalui pendekatan secara bersembunyi, iaitu secara senyap, dan selanjutnya dilakukan secara terbuka seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rancangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Allah ini boleh jadikan satu teladan yang perlu diikuti oleh pendakwah. Hal ini kerana dalam berdakwah sudah semestinya memerlukan visi dan misi yang jelas agar pelaksanaan organisasi tersebut berjalan seiring dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Puan Asma Najiah atas penjelasan yang lebar berhubung dengan strategi dakwah yang berkesan kepada saudara baru. Jadi strategi dakwah yang berkesan ini perlunya dengan perancangan yang mendalam terhadap beberapa unsur yang terlibat dalam proses dakwah. Saya yakin sekali bahawasanya dengan langkah-langkah yang disebutkan oleh Puan tadi dapat meningkatkan pemahaman dan juga keteguhan hati golongan baru dalam dalam Islam. Okey, soalan seterusnya saya ajukan kepada Ustazah Dalila. Mungkin Ustazah Dalila boleh memberikan pandangan ataupun pendapat berkenaan dengan dakwah jalanan dan juga strategi yang digunakan. Silakan Ustazah. Terima kasih buat saudari pengerusi Alia Syukrina. Jadi soalan yang diajukan pandangan berkenaan dengan dakwah jalanan dan strategi dakwah yang digunakan. Okey, jika suatu ketika dahulu dilihat janggal, malah dirasakan rimas ketika ingin didekati, namun kaedah jalanan dakwah atau lebih dikenali sebagai street dakwah, okey, semakin mendapat tempat dalam kalangan pendakwah dan juga masyarakat awam. Membawakan pendekatan serta penampilan kontemporari menjadikan misi yang dibawa oleh golongan sukarelawan yang turun padang untuk menyampaikan dakwah itu sendiri semakin mudah diterima oleh masyarakat yang mana beragama Islam dan juga golongan yang bukan Islam. Okey, antara strategi yang digunakan ialah dengan menggunakan kaedah dakwah bilhal yang didefinisikan dengan berdakwah melalui perbuatan ataupun tingkah laku manusia seperti menunjukkan contoh teladan yang baik. Jadi ia menjadi salah satu modul yang boleh dipraktikkan dalam penyampaian dakwah bagi mencapai kemuliaan dan keagungan Islam itu sendiri. Okey, dakwah bilhal ni boleh menghilangkan perasaan prejudis dan perasaan negatif masyarakat terhadap Islam itu sendiri. Okey, kemunculan contoh teladan yang baik dalam kehidupan harian pendakwah merupakan suatu ikutan ataupun perkara yang penting dalam berdakwah kerana ianya dapat mempertonjolkan
kemuliaan agama Islam itu sendiri yang perlu dicontohi oleh semua lapisan masyarakat, kira-kira kanak-kanak, dewasa maupun golongan yang berusia. Okey, sebagai contoh dakwah jalanan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu itu sendiri. Bagaimana cara pendekatan yang digunakan oleh Ustaz Abid Liu, yakni pendekatan dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut dapat menarik golongan punk, golongan gangster untuk mempelajari Islam itu sendiri dan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Jadi saya serahkan kembali majlis forum kita pada hari ini kepada saudari Alia Syukrina. Jadi saya sangat bersetuju sekali atas pandangan Ustazah mengenai dakwah di jalanan strategi yang digunakan. Sepertinya pada hari ini da'i ataupun pendakwah yang perlu mendekatkan diri kepada masyarakat, mengetahui dalam masyarakat melalui isu dakwah. Jadi kaedah hal ini merupakan satu contoh yang berkesan dapat kita jadikan sandaran dan terbukti dengan kisah-kisah Ustaz Abid Liu yang orang cakap itulah viral akan kerajinan beliau dalam menyantuni masyarakat di jalanan. Seterusnya bagi Puan Asma Najlah berkait rapat dengan kecanaan pendakwah maupun agensi terhadap masyarakat. Perlunya kepada peranan NGO menggembleng tenaga dalam menyebarkan Islam. Hari ini kita dapat lihat bahawa banyak NGO yang cuba melakukan aktiviti dakwah kepada komuniti, bertukus lumus menyebarkan agama Islam, terutamanya bila berdakwah kepada orang asli. Jadi apakah strategi yang sesuai ataupun berkesan dalam menyebarkan Islam kepada orang asli? Silakan Puan Asma Najlah. Berkenaan dengan NGO, iaitu NGO, strategi NGO dalam berdakwah kepada orang asli. Seperti yang kita tahu, orang asli ini tidak mudah untuk kita berdakwah kerana mereka terikat dengan kepercayaan daripada nenek moyang mereka yang dahulu kala. Jadi, untuk berdakwah itu memerlukan strategi yang mantap kerana orang asli dalam untuk menerima kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka dahulu, itu agak sukar untuk mereka menerima. Jadi, pendekatan dakwah mesti dipelbagaikan dan tidak hanya tertumpu kepada program mega. Sebaliknya, konsep dakwah bihal tu perlu sentiasa diadakan dan dilaksanakan seperti program ziarah, taman mesra dan program turun padang diadakan sekerap mungkin sehingga masyarakat orang situ mengenali dan menjalinkan hubungan, seterusnya dapat menyampaikan penerangan mengenai Islam. Terdapat 4 perkara yang perlu diambil perhatian dalam usaha dakwah kepada masyarakat orang asli, iaitu dakwah secara fardiah, iaitu seorang pendakwah berupaya menjalinkan hubungan langsung dengan individu yang didekati dan akhirnya membabitkan keyakinan dan kepercayaan di antara satu sama lain. Yang kedua adalah dakwah bihal, yang mana berkaitan rapat dengan akhlak dan teladan yang dipamerkan oleh seorang pendakwah. Di samping itu, dakwah jenis ini berkaitan rapat dengan aktiviti pembangunan yang menyumbangkan kepada kemajuan sosial budaya dan ekonomi sasaran. Dan yang ketiga, kita dapat lihat penggunaan bahasa, dan penggunaan bahasa tu mampu memberi kelebihan di dalam mendekati dan memahami ilmu yang hendak disampaikan itu. Yang terakhir adalah segi pendidikan dan pelajaran. Sasaran utama ialah anak masyarakat orang asli yang mendapat pendidikan di peringkat sekolah rendah dan menengah dengan menerapkan program pendekatan tentang cara hidup Islam seperti berdoa, menerapkan penerangan tentang Islam. Di samping itu, pendekatan program motivasi dan pembinaan insan untuk memacu anjakan pemikiran dalam kalangan mereka ni, pembinaan insan ni, mereka supaya dapat membentuk satu pemikiran yang rasional dan bermakna. Terima kasih Puan Asma Najlah, ahli panel kedua kita. Baik, sidang hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, saya sangat tertarik dengan penerangan Puan Asma tadi berkenaan peranan NGO yang berkait rapat dengan sisi dakwah kepada masyarakat orang asli. Seperti yang dinyatakan oleh ahli panel kedua kita, dakwah bilhal ini perlu diterapkan dengan menziarahi beramah mesra dengan masyarakat tersebut kerana perbuatan mesra yang ditunjukkan mampu menarik hati masyarakat orang asli ini dalam mendalami Islam yang indah. Jadi dakwah bilhal yang dengan akhlak, kaedah dikenali dengan qudwah hasanah, mengikuti contoh teladan yang baik.
Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri perbincangan, jadi saya ingin mempersilakan mana-mana ahli panel. Dapat disimpulkan bahawa strategi dakwah yang merupakan satu hal yang menentukan keberhasilan dakwah itu sendiri. Usaha dakwah merupakan satu kerja yang menyembelengkan tenaga dan fikiran ke arah mencapai matlamat tertentu. Ia memerlukan kesungguhan para pendakwah untuk berhadapan dengan kelompok sasaran berdasarkan kaedah dan pendekatan tertentu. Dengan adanya strategi dakwah, maka perjalanan dakwah yang lebih terarah dan teratur rapi. Jadi, terima kasih kepada Puan Asma Najiah atas kesimpulan tersebut. Demikian tadi rumusan perbincangan dari ahli panel kita tentang strategi dakwah yang berkesan kepada masyarakat. Secara konklusinya yang saya dapat simpulkan di sini, strategi dakwah yang berkesan ini boleh diaplikasikan pada semua lapisan masyarakat dan golongan seperti masyarakat Islam, masyarakat saudara baru dan juga masyarakat orang asli. Pendakwah pula serta agensi-agensi ini perlu mengambil berat dengan keadaan masyarakat dan sentiasa bersama-sama bekerjasama dalam memastikan kelangsungan dakwah dari segi media, kekemasan organisasi dakwah dan juga cara pendekatan dakwah itu seiring berjalan. Jadi hal ini mampu membuatkan semua masyarakat memandang Islam itu satu agama yang penuh kasih sayang dan kencaknaan melalui strategi dakwah yang berkesan. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi meluangkan masa dalam membicara topik perbincangan kita pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah dalam melahirkan lebih ramai pendakwah yang cakna terhadap keberkesanan dakwah melalui strategi yang berkesan. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam berpantun, salam yang minta maaf dan salam yang minta ampun. Jadi saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara forum kita ini. Selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian, itu sahaja perbincangan forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.